Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan masuk ke topik 4.2 yang berkaitan dengan ciri-ciri alkohol dan kegunaan alkohol. Dan seterusnya kita juga akan tengok tentang kesan alkohol ke atas manusia. Objektif pembelajaran hari ini ada 3. Pertama, ialah menyatakan ciri-ciri umum alkohol. Apa itu alkohol? Alkohol adalah sejenis cecair yang tidak berwarna, meluap, berbau kuat, larut dalam air, mudah terbakar. Dan seterusnya ada 2 tindak balas yang penting, iaitu alkohol bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester. Dan proses ini sangat penting, kita akan telitinya dalam video YouTube. Dan proses berkenaan dikenali sebagai pengeksteran. Dan seterusnya kita ada satu proses yang penting juga, iaitu tindak balas alkohol dengan oksigen untuk menghasilkan asid. Itu sebabnya jika kamu ada minuman wine atau minuman beralkohol dan jika dibiarkan di atas meja selepas beberapa jam atau 1-2 hari, dia akan menjadi masam sebab alkohol atau wine kamu telah bertindak balas dengan oksigen dalam udara dan dia sudah bertukar menjadi asid yang masam dan dia berbau macam cuka lah. Dan objektif pembelajaran yang kedua ialah kita nak kaji tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan kita. Dan akhir sekali objektif ketiga ialah mengkaji atau memahami kesan alkohol ke atas kesihatan manusia. Setelah ini, kita akan mengkaji ciri-ciri alkohol. Apa itu alkohol? Alkohol ialah sejenis cecair tidak berwarna dan berbau kuat. Alkohol mudah meluap. Alkohol terlarut campur dalam air. Alkohol mudah terbakar. Dan akhirnya kita ada alkohol bertindak balas dengan asid organik untuk menghasilkan ester, iaitu sejenis pewangi. Dan proses berkenaan dikenali sebagai pengeksteran. Raja berikut menunjukkan ciri alkohol yang mudah terbakar. Anda boleh tekan pause untuk membaca. Seterusnya kita akan tengok satu video dari YouTube yang menunjukkan pembakaran etanol dalam udara. So dia boleh menghasilkan sepatutnya ialah api yang berwarna biru pada suhu yang sangat tinggi. Tandanya ini apinya kan banyak merahnya. Berarti kadar alkoholnya udah turun. Oh gitu, kalau masih pure dia biru ya? Semuanya biru. Etanol. Ini kira-kira udah 60%. Raja ini pula menunjukkan ciri alkohol yang larut dalam air. Di mana jika kamu campurkan alkohol atau apa-apa minuman beralkohol ke dalam air dan kamu goncangkan, maka tidak akan membentukkan 2 lapisan. Di mana alkohol larut campur ke dalam air. Seterusnya kita akan tengok video daripada YouTube yang menunjukkan alkohol boleh larut di dalam air. Tengok dengan berhati-hati. So kamu akan nampak apabila alkohol yang lebih pekat itu masuk ke dalam air, dia terus larut, tidak membentukkan 2 lapisan. Maksudnya tak ada satu lapisan yang terapung di atas air atau termenam di bawah air. Dia terus larut campur ke dalam air. Carta alir ini menunjukkan proses pengeksteran, di mana ester dihasilkan melalui campuran etanol
dengan asid organik. So, kita tengok yang pertama ialah kita tambahkan asid etanol ke atas etanol, kemudian kita tambah beberapa titis asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Apa tu mangkin? Bahan yang digunakan untuk mempercepatkan proses tindak balas, dan kemudian hasil campuran berkenaan dipanaskan dengan api. Sepatutnya dipanaskan dalam kukus air supaya pemanasan secara sekata berlaku, dan akhirnya hasil pemanasan berkenaan dimasukkan ke dalam air. Ia akan menimbulkan satu lapisan tebal di atas permukaan air yang sangat berbau, dan lapisan berkenaan dikenali sebagai ester. Biasanya gula-gula yang kita makan setiap hari itu adalah salah sejenis ester lah. So kita kirang menghasilkan ester dan campurkan pelisa, perasa ke dalamnya untuk menukarkannya menjadi bermacam-macam rasa, dan yang kamu makan tu sebenarnya adalah ester, dan termasuklah minyak wangi dan sebagainya. Hai, selamat datang ke Mama Kimia. Saya Cikgu Nur Aisyah. Hari ini kita akan membuat eksperimen untuk menghasilkan ester. Apa itu ester? Ester adalah tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik untuk menghasilkan ester dan air. Tetapi, apa kaitannya eksperimen kita pada hari ini dengan buah yang kamu pilih sebentar tadi? Ester adalah sejenis bahan kimia yang mempunyai bau serta perisa seperti buah-buahan dan minyak wangi yang ada di pasaran. Contohnya, buah pisang, buah apple, buah nanas, serta limau. Itu semua kamu pernah makan, bukan? Baiklah, hari ini kita akan buat eksperimen untuk menghasilkan ester. Bahan yang pertama adalah etanol, iaitu jenis alkohol, asid etanoik, asid sulfurik pekat sebagai mangkin, sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat. Baiklah, mari kita mulakan. Langkah yang pertama, masukkan asid etanoik sebanyak 2 ml ke dalam silinder pembekas. Sebagai info tambahan, asid etanoik mempunyai bau seperti cuka, atau yang juga dikenali sebagai asid asetik. Kemudian kita masukkan asid karboksilik tadi atau asid etanoik tadi ke dalam sabun uji. Masukkan 2 ml etanol ke dalam silinder pembekas. Dan kita tuangkan ke dalam sabun uji tadi. Langkah yang ketiga, titiskan 2 hingga 3 titik asid sulfurik pekat ke dalam sabun uji tadi. Titiskan secara perlahan-lahan. 1, 2, 3. Asid sulfurik adalah sejenis mangkin. Apa fungsi mangkin? Mangkin adalah bahan yang mempercepatkan kadar tindak balas. Bikar yang kosong tadi kita isikan air sebanyak 60 ml. Panaskan bikar. Okey, kita dah nampak kelihatan gelembung-gelembung gas. Sodium bikarbonat ke dalam air yang mengandung 100 ml. Kemudian apabila sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat telah larut dalam air, ester yang telah dibiarkan sejuk sebentar tadi boleh dimasukkan
kita boleh lihat terdapat dua lapisan yang ada dalam ikat ini. Lapisan atas adalah lapisan ester, manakala lapisan bawah adalah lapisan air. Ini membuktikan bahawa ester kurang sumpat daripada air. Bau seperti wangi yang terdapat dalam cat. Jangan bau direct cukup kepada beberapa sentimeter daripada hidung. Okey. Jadi, anda sudah faham untuk membuat ester? Selamatlah eksperimen kita pada hari ini. Bye. Menarik kan video tadi itu? Ya, sekali lagi kita tengok apa tu proses pengeksteran. Sekali lagi, apakah proses yang digunakan untuk menghasilkan ester? Proses pengeksteran. Okey, kita ada persamaan di sini. Pertama ialah alkohol campur dengan asid organik untuk menghasilkan ester. Contoh di bawah kita ada metanol campur asid etanoik menghasilkan metil etanoik. Etanol tambah asid propanoik akan menghasilkan etil propanoik dan sebagainya. Sememangnya, okey, formula ester yang berbeza yang terbentuk akan mempunyai bau yang berbeza. Okey, so sekian. Raja ni pula menunjukkan tindak balas alkohol dengan oksigen. Okey, untuk mempercepatkan proses berkenaan, kita boleh menggunakan kalium 7 manganet sebagai ejen pengoksidan, di mana proses pengoksidan itu akan menjadi lebih cepat, di mana alkohol dicampur dengan kalium 7 manganet, ia akan tertukar menjadi asid organik dan bau yang masam akan terkeluar selepas tindak balas. Ini menunjukkan bahawa jika minuman beralkohol, contohnya etanol atau wine, dibiarkan di atas meja selama beberapa jam atau beberapa hari, mereka akan tertukar bau menjadi masam kerana alkohol di dalamnya telah bertindak balas dengan oksigen dan tertukar menjadi asid, dan semua asid berbau masam. Seterusnya kita nak kaji kegunaan alkohol dalam kehidupan manusia. So, pertama, kita ada alkohol digunakan sebagai pelalut organik. Contohnya, alkohol boleh digunakan untuk melalutkan cat, selek dan leka. Dan seterusnya dalam perubatan, so alkohol boleh digunakan untuk bercampur dengan ubat batuk. Biasanya ubat batuk yang kita minum tu dicampur dengan alkohol. Dan seterusnya, suntikan. Setiap kali suntikan dibeli, doktor akan menggunakan kapas dan ambil sejenis cecair lap pada permukaan kulit kamu kan. Dia digunakan sebagai antiseptik, membunuh mikroorganisma sebelum suntikan dikenakan ke atas seseorang pesakit. Ketiga, kosmetik. So dalam bidang kosmetik, alkohol turut digunakan untuk menghasilkan minyak wangi dan pelembab. Dan keempat, bahan kimia. Alkohol digunakan untuk menghasilkan kloroform, formalin, dan kelima, so dalam bidang makanan dan minuman, alkohol, so minuman beralkohol sangat terkenal, contohnya wine, dan ia juga digunakan untuk melalutkan berwarna makanan. Dan seterusnya, akhir sekali, alkohol juga digunakan sebagai bahan api. Pembakaran alkohol menghasilkan tenaga. Raja ini menunjukkan nota tambahan berkaitan dengan kegunaan alkohol sebagai bahan api dan pelalut.
anda boleh tekan pause untuk membacanya. Pelajar ini pula menunjukkan kegunaan alkohol dalam bidang perubatan dan pembuatan kosmetik. Okey, sekali lagi anda boleh tekan pause untuk membacanya. Okay. Akhir sekali, yang ini adalah kegunaan alkohol untuk menghasilkan produk kimia dan pengeluaran makanan dan minuman. Sekali lagi, boleh tekan pause untuk baca nota tambahan ini. Akhirnya, kita dah sampai ke objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu kesan alkohol ke atas manusia. Tahukah anda jika kamu minum alkohol dengan perut kosong, maka minuman itu akan diserap dalam jangka masa 1 jam saja. Sebaliknya, jika kamu sudah makan makanan dan baru minum alkohol, maka ia diserap dalam jangka masa 6 jam. 1 jam dan 6 jam, mana satu bagus? Tentunya 6 jam bagus, sebab dia masuk kepada badan kamu dalam jangka masa yang perlahan. So, maka badan kamu ada masa yang lebih panjang untuk menentang kesan negatifnya atau mengeluarkannya daripada sistem pengedaran darah kamu, dan supaya ia tidak akan memberi kesan negatif ke atas otak kamu, hati kamu atau organ-organ dalaman kamu. Raja menunjukkan kesan negatif kegunaan alkohol dalam bidang kesihatan dan masalah sosial. Kesihatan tu contohnya gerak balas kita akan menjadi lambatlah jika kamu minum alkohol, dan gerak balas yang lambat berkenaan seringkali dikaitkan dengan kemalangan jalan raya. Sebab selepas kamu minum alkohol dan kamu memandu, apabila kereta datang dari belakang ke dari depan ke, kamu nak elakkan tapi kamu tak mampu, sebab biasanya kamu mampu tapi sekarang kamu tak akan mampu lagi sebab kamu punya gerak balas menjadi lebih lambat, dan seringkali akan menyebabkan kemalangan jalan raya dan akhirnya mewujudkan masalah sosial. Yang lain tu kamu boleh tekan pause dan baca. Bagi mereka yang kerap minum alkohol, alkohol tu akan masuk ke dalam sistem pengedaran darah kita dan dia boleh sampai ke otak, dan alkohol dalam darah tu akan merosakkan otak kamu. So kamu boleh tekan pause dan baca dengan lebih teliti. Seperti yang telah dinyatakan tadi, jika kamu minum alkohol pada perut kosong, dia akan masuk ke dalam darah dalam jangka masa 1 jam. Sebaliknya, jika kamu minum alkohol dengan perut yang penuh, maksudnya sudah selepas makan, baru kamu minum, maksudnya ia akan masuk ke dalam darah kamu dalam jangka masa 6 jam. So, mana satu lebih baik? Tentulah 6 jam. Sebab jika terlalu pendek masanya, kamu akan nampak dalam raja ini apa akan terjadi pada hati kamu yang bertugas untuk mengeluarkan alkohol. Dia akan bekerja keras dan akhirnya hati kamu mungkin akan rosaklah, terbakar, so dikenali sebagai cirrhosis, cirrhosis. So untuk ketahui dengan lebih teliti, tekan pause dan baca. Hari ini kita sudah sampai penghujungnya. Untuk jangan lupa pergi ke klik link kedua, catatkan nota tambahan ke dalam buku nota dan kemudian menjawab latihan dalam buku praktikal Sasmadi muka surat ke-70 dan 71. Dan jangan lupa klik link yang terakhir untuk memaklumkan anda telah melengkapkan kerja rumah dan nota. Sekian, terima kasih.